Baik, kembali dalam cerita di Sebaik Berita dan pada waktu ini, kalau di awal tadi saya bersama dengan rakan dari Indonesia, Jati Dharma. Jati Dharma adalah jurnalis di Liputan 6 di SCTV yang mana berkongsi kemas kini dan juga update terkini khususnya melihat kepada insiden gempa bumi berskala 6.2 magnitude yang melanda di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat yang mana difahamkan sehingga kini pihak berkuasa memaklumkan ada 6 korban nyawa ataupun 6 jiwa telah pun melayang dan difahamkan 20 lagi cedera dan pastinya kemas kini itu akan kami bawakan di platform esokaudio.com. Baik, untuk waktu ini kalau boleh saya nak memberi fokus dan juga memberi tumpuan kepada satu lagi acara ataupun tumpuan yang perlu diberi perhatian khususnya melihat kepada pilihan raya negeri Johor PRN Johor, kerana kalau difahamkan esok adalah hari penamaan calon dan sudah tentu ada beberapa perkembangan terkini yang kami bawakan sejak beberapa minggu lagi sehinggalah nanti 12 Mac ini itu hari pengundiannya. Tapi untuk waktu ini saya nak memberi fokus kepada anda, saya nak tunjukkan kepada anda ada satu ruangan khas khususnya di platform esokawani.com yang mana kami sediakan untuk anda mendapatkan kemas kini dan juga perkembangan semasa, laporan-laporan yang kami bawakan, wartawan-wartawan kami yang membuat liputan sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor, yang mana kalau yang terkininya anda boleh baca artikel berikut iaitu warisan bertanding di 6 kerusi DUN. Ada lagi lah beberapa kisah dan juga artikel yang kami bawakan. Contohnya projek perumahan di Mersing hanya mampu tengok, yang itu nanti saya nak bersama dengan Helmi Malik. Kemudian ada lagi khususnya melihat pada menjelang pada penamaan calon, memberi fokus kepada beberapa kerusi panas bakal menjadi tumpuan. Baik, untuk waktu ini seperti yang saya maklumkan pada awal tadi, saya nak bersama dengan Helmi Malik kerana Helmi ditugaskan untuk membuat liputan fokusnya untuk melihat kepada kawasan di hujung selatan di Mersing. Assalamualaikum Helmi. Waalaikumsalam Fauzi. Ya, apa khabar di sana? Alhamdulillah baik. Saya harap begitu jugalah keadaan sihatnya Helmi dan juga jurukamera. Tapi untuk waktu ini menjelang pada esok hari penamaan calon bagi PRN Johor, sudah tentu Helmi sudah pun dah lakukan ataupun dah menggerak pun tugasan untuk membuat liputan untuk mencari realiti rakyat, cita-cita rakyat khususnya menjelang pada PRN Johor ini, khususnya melihat kepada Mersing. Mungkin boleh dikongsikan selain pada melihat kepada projek perumahan di Mersing yang hanya mampu tengok, apa lagi isu-isu lain yang perlu diberi perhatian khususnya di Mersing. Baik, terima kasih Fauzi. Saya berlintas langsung sebenarnya sekarang ini di Pekan Mersing sempena dengan PRN Johor, di mana esok seperti yang kita sedia maklum, esok akan berlangsungnya proses penamaan calon iaitu melibatkan dua DUN di bawah kawasan daerah yang saya ditugaskan, iaitu melibatkan DUN Endau dan juga DUN Tenggaroh. Ya, dan setakat ini kita boleh kongsikan bagi kedua-dua DUN ini apa yang boleh saya kongsikan melibatkan masing-masing untuk dua DUN ini. Setakat ini secara tidak rasminya kita dapat saksikan pertemuan 4 penjuru bagi kedua-dua DUN ini, dan itu antara sedikit maklumat tentang dengan perkembangan politik di Mersing ini. Dan sebenarnya pada petang ini saya nak lebih tertumpu kepada isu rakyat di Mersing ini sendiri. Seperti yang Fauzi katakan tadi, isu perumahan merupakan antara salah satu isu di Mersing ini, di mana ramai penduduk sebenarnya mengeluh melihat kepada bandar Mersing ini. Sememangnya kita tahu bandar Mersing ini tidaklah sebesar mana daerahnya, tapi melihat kepada harga kos rumah itu sendiri, apa yang diajukan oleh penduduk sendiri kepada saya, di mana harganya tidak standing dengan kawasan di Mersing ini. Jadi membuatkan ada masyarakat di sini, sebahagian besar masyarakat sini masih tidak mampu untuk memiliki rumah mereka dan terpaksa terperangkap untuk menyewa sekian lama. Bagaimanapun wujud beberapa alternatif yang telah pun dicadangkan sendiri oleh penduduk, di mana perlunya ada projek mega untuk membangunkan projek perumahan kos rendah bagi memastikan golongan belia khususnya yang mungkin ada menyimpan hasrat untuk memiliki rumah. Baik, itu antara sedikit salah satu isu mengenai dengan perumahan. Dan kalau kita nak bercerita tentang Mersing ini, sememangnya kalau kita lihat cakap-cakap orang di luar sana menyifatkan bandar Mersing ini sebagai pusat pelancongan. Tapi apabila saya berada di sini bertemu dengan penduduk sekitar di Mersing, sebaliknya yang berlaku, di mana penduduk kat sini rata-rata mereka kata
Mersing bukanlah seperti apa yang disangkakan. Jadi mereka sebenarnya tidak bersetuju untuk meletakkan kategori Bandar Mersing ini sebagai pusat pelancongan. Saya ada bertemu juga dengan salah seorang penduduk di Mersing ini di mana mereka lebih menganggap bahawa Mersing ini merupakan pusat transit untuk pelancongan berbanding dengan kategori meletakkannya sebagai pusat pelancongan sendiri. Kenapa mereka berkata begitu? Kalau kita lihat sendiri daripada pembangunan di Mersing ini, boleh saya katakan daerah Mersing ini sebenarnya di dalam Johor ini merupakan antara kawasan yang agak terpinggir. Jadi kalau kita ingin lihat daripada segi soal pembangunannya juga perkongsian daripada penduduk itu sendiri, rata-rata daripada mereka mengatakan pembangunan di Mersing ini sebenarnya agak lambat. Jadi bila kita bercakap dengan soal pembangunan, pastinya wujud dan timbul beberapa isu yang ada di situ, khususnya melibatkan peluang pekerjaan, bagaimana pula dengan nasib-nasib golongan belia yang mungkin tiada sebarang peluang-peluang buat mereka, dan ini menyebabkan golongan belia dapat kita lihat sekarang ini lebih memilih untuk keluar daripada daerah Mersing ini sendiri dan mencari peluang pekerjaan di luar, dan akhirnya bandar daerah Mersing ini dibimbangi menjadi bandar untuk golongan orang-orang pencen ini, Fauzi. Helmi, mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini. Helmi ada katakan tadi sangkaan orang ramai untuk melihat ataupun yang menggambarkan Bandar Mersing adalah bandar pelancongan ternyata meleset, kerana orang Mersing itu sendiri yang kata kalau dikutkan Bandar Mersing ini bukan bandar pelancongan tapi bandar transit pelancongan. Mungkin Helmi, beberapa hari Helmi berkeliaran ataupun meninjau, bertemu bual ataupun bertanya kabar kepada penduduk rakyat di Mersing. Mungkin boleh diberi sedikit gambaran sebenarnya demografi Mersing ni bagaimana? Okey, baik Fauzi. Sebenarnya di Bandar Mersing ini dia memang berhampiran dengan kawasan laut. Kalau kita lihat sekali pandang memang nampak seperti pusat pelancongan. Tapi apa sebenarnya konteks ia bukan seperti apa yang disangka itu, ialah daripada segi bagaimana usaha kerajaan untuk membangunkan Mersing ini sebagai pusat pelancongan. Sedangkan kalau kita lihat, kita datang pada waktu percutian ketika ini, misalnya di hari Johor ini merupakan hari cuti pada hari ini. Tapi berdasarkan pemerhatian yang saya lihat pada hari ini, tinjauan kami di JT-JT di Mersing ini amat memeranjatkan disebabkan apa yang kami lihat sebenarnya tiada seorang pun pelancong yang berada di JT yang melakukan pergerakan untuk ke pulau-pulau. Sebenarnya di JT di Mersing ini juga menghubungkan beberapa pulau yang terkenal di Mersing ini, antaranya transit untuk ke Pulau Rawa, kita ada Pulau Sibu, kita ada transit juga untuk ke Pulau Tioman. Tapi sekarang ini daripada segi usaha untuk menggerakkan, merancakkan pelancongan di Mersing ini, itu yang tidak kelihatan sekarang ini, dan ia ibarat seperti mati. Boleh saya katakan tidak berlaku sebarang aktiviti pelancongan. Pergerakan itu ada, tapi ia tidaklah serancak seperti yang kita katakan sebelum ini berdasarkan orang ramai yang mungkin tidak pernah datang ke Mersing. Dan kalau kita nak kongsikan sedikit visual sebenarnya, kalau boleh saya nak mohon kameraman saya untuk kita pankan sikit apa yang saya maksudkan sebenarnya dengan JT Mersing ini. Okey, ini seperti yang anda lihat belakang ini merupakan JT Mersing, di mana yang menghubungkan pulau-pulau yang saya katakan tadi. Tapi anda dapat lihat sendiri bagaimana keadaan tempat letak kenderaan. Di sini anda dapat lihat sendiri, ia agak lengang sebenarnya. Meskipun JT ini dibuka, tapi sambutan itu tiada. Jadi itu yang antara perkara yang dimaksudkan oleh penduduk sendiri. Jadi bagaimana orang-orang di luar sana, khususnya pihak-pihak yang terlibat, mampu melabelkan Mersing ini sebagai pusat pelancongan, sedangkan inilah realitinya. Anda saksikan sendiri bagaimana tiada sebarang pelancong yang datang. Sebaliknya yang ada pergerakan di sini hanyalah penduduk tempatan. Jadi daripada segi pergerakan pelancongan itu juga, kalau saya nak sentuh juga mengenai dengan premis-premis makanan di sini juga agak lengang. Jadi itu antara realiti yang berlaku di Mersing. Daripada segi kerancakan untuk membangunkan pelancongan itu, kita lihat masih tidak rancak berlaku. Jadi ini antara tuntutan daripada penduduk yang berharap supaya Mersing ini tidak hanya ditumpukan sebagai pusat transit pelancongan. Jadi selesai orang datang untuk menaiki bot dan menuju ke pusat-pusat pelancongan, dan mereka turun balik ke semula ke Mersing dan hanya pulang. Jadi itulah yang harapan daripada penduduk. Begitu juga dengan nasib-nasib dengan pengusaha JT. Bagaimana dengan pengusaha pelancongan?
bagaimana untuk mereka menjana pendapatan. Kita bercerita juga dengan keadaan COVID-19 ketika ini yang sememangnya menjejaskan pendapatan mereka kalau melihat kepada keadaan yang saya kongsikan sebentar tadi, Fauzi. Okey, esok adalah hari penamaan calon dan Helmi tadi ada kongsikan kalau tak rasminya lebih kurang ada 4 calon yang berhasrat untuk bertanding di 2 dun di bawah ataupun di kawasan Mersing. Nanti kalau boleh Helmi tanyakanlah kepada seorang-seorang calon jika mereka dipilih untuk menjadi wakil rakyat, apa yang mereka mahu lakukan untuk merubah kawasan dan juga yang ditunjukkan oleh Helmi sebentar tadi untuk merubah 360 darjah selepas ini. Okey, saya ada lebih kurang dalam 1 ataupun 2 minit yang akhir ini, mungkin boleh dikongsikan tadi diceritakan oleh Helmi tentang selain pada melihat kepada isu-isu yang sama jugalah kalau bercakap tentang pilihan raya negeri, pilihan raya ataupun pilihan negeri ini, isu seperti rumah mampu milik, isu pekerjaan, tapi saya nak bertanya tentang anak muda. Mungkin boleh dikongsikan fokus untuk melihat kepada isu-isu yang dihadapi oleh anak muda di Mersing bagaimana? Okey, Fauzi, perkara ini juga seperti yang saya katakan tadi. Bila kita kata Mersing ini sebagai pusat yang mungkin agak terpinggir, tidak membangun, sudah pastinya belia ini akan terjejas di mana mereka ini pada usia muda, golongan-golongan muda ini pastinya sedang rancak mencari peluang. Tapi bagaimana untuk mereka bergerak dalam keadaan ekonomi ataupun peluang-peluang yang tidak kelihatan di daerah mereka ini sendiri. Ini yang membuatkan mereka membuat keputusan untuk keluar daripada Mersing. Tapi berdasarkan temu bual juga, kita ada juga bersama dengan belia-belia di Mersing ini. Sememangnya tinggi harapan mereka daripada calon-calon yang bakal bertanding, di mana untuk membawa suara-suara anak belia, untuk mendengar suara idea anak belia ini, pendapat bagaimana cara usaha-usaha untuk membangunkan sendiri golongan belia di Mersing ini supaya Bandar Mersing ini macam saya katakan tadi tidak hanya ditinggalkan sebagai daerah untuk orang-orang pencen. Jadi pastinya usaha yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang bakal mentadbir Mersing ini pastinya memerlukan perancangan yang banyak untuk golongan belia khususnya. Kita bercakap juga bukan saja mengenai dengan peluang pekerjaan, malah fasiliti belia juga kat sini kita dapat lihat sememangnya agak kurang. Jadi itulah sebenarnya antara keluhan daripada belia sendiri. Jadi sebenarnya boleh saya katakan mereka di sini agak tersepit. Jadi tidak hairan kenapa mereka ini membuat keputusan untuk keluar daripada Mersing. Kalau melihat kepada kawasan di Mersing yang seperti yang saya gambarkan tadi, Fauzi. Okey, baik. Terima kasih Helmi Malik yang berkongsi secara khususnya melihat kepada hati rakyat, isu-isu rakyat, khususnya di kawasan Mersing yang mana melihat kepada menjelang hari penamaan calon esok Pilihan Raya Negeri Johor. Dan pastinya Helmi akan membawakan perkembangan dan juga secara langsung perkembangan terkini berkaitan dengan hari penamaan calon, khususnya melihat pada kawasan-kawasan yang akan Helmi akan buat liputan pada hari esok. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini cerita di Sebalik Berita. Saya Fuzin, kita jumpa lagi.